Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummiyyin nur wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kullama dzakaraka wa dzakarahu dzakirun wa kullama ghafala an dzikrika wa dzikrihil ghafilun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma wa faqihna fid din waj'alna min 'ibadikal mukhlisin. Amma ba'd. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulakan pengajian kita pada pagi yang berbahagia ini dengan bacaan Ummul Kitab dan 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi, dengan niat semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengurniakan kita akidah yang benar, niat yang benar, ilmu yang benar, amal yang benar, adab yang benar, akhlak yang benar, taubat yang benar, cinta yang benar, guru yang benar, sahabat yang benar, serta jalan agama yang benar, dan dengan niat semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa meletakkan kita di dalam keafiatan yang berterusan dan pemeliharaan yang sempurna di dalam urusan agama kita, dunia kita dan akhirat kita, serta segala kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, sehinggalah moga-moga kita diwafatkan di atas sebaik-baik keadaan husnul khatimah, maka dapatlah kita pergi ke alam akhirat dengan penuh ketenangan, kegembiraan dan kebahagiaan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. بسم الله. الحمد لله. بسم الله. الحمد لله. بسم الله. الحمد لله.
Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit faedah berkenaan dengan membaca 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi. Pertama, dalam riwayat Rasulullah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang membacanya akan mendapat nur daripada hujung rambutnya sampai hujung kakinya. Dan dalam riwayat yang lain, man hafidha, siapa yang menghafal 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi, usima minad dajjal, maka akan dipelihara daripada dajjal. Maka sebahagian para ulama mentafsirkan hadis ini mengatakan, siapa yang menghafal 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi, sekiranya dia menemui dajjal, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi tanda yang sejelas-jelasnya bahawa itu adalah dajjal, iaitu tertulis, dia akan dapat melihat di dahi dajjal itu tertulis kafara, kufur atau kafar. Jadi bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala nak memeliharanya daripada fitnah dajjal, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi tanda yang sangat jelas bahawa itu adalah dajjal pada orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia teguh dalam menghadapi fitnah tersebut. Dan seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara Nabi Adam sehingga kiamat tiada fitnah yang lebih besar daripada fitnah dajjal. Dan seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala fitnah sebelum dajjal adalah persediaan bagi fitnah dajjal. Maka jika amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita ini untuk dapat menyelamatkan kita daripada fitnah dajjal, maka insya-Allah ia juga akan dapat menyelamatkan kita daripada fitnah-fitnah sebelum dajjal. Memang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika datangnya lelaki Khawarij di hadapan Rasulullah, maka Rasulullah kata, aku nampak di wajahnya kesan daripada kesan-kesan syaitan. Jadi dengan begitu banyak cabaran yang ada pada hari ini, moga-moga Allah Subhanahu wa taala pelihara kita semua. Ada ketikanya Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang itu berdepan dengan ajaran-ajaran sesat yang menyesatkan, maka Allah campakkan dalam hatinya rasa benci dan rasa tak suka kepada orang yang membawa ajaran sesat tersebut. Maka dengan itu pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala ada pada dirinya. Orang yang tiada wirid daripada zikrullah, maka hidupnya penuh dengan fitnah dan hidupnya penuh dengan musibah. Kalau kita tak ada wirid, habis. Tiada hubungan istimewa khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hidup akan penuh dengan musibah. Orang mudah nak perdaya kita, orang mudah nak sesatkan kita. Tapi kalau kita ada wirid, Allah Subhanahu wa taala akan bagi nur. Kata Imam Dardir Al-Maliki, siapa yang ada wirid, kalau dajjal datang, Allah akan pelihara dia. Maknanya Allah akan bagi dia tanda-tanda yang jelas tentang fitnah tersebut. Maka begitulah, kena ada wirid, tuan-tuan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Jadi walaupun kita belajar fiqh muamalat, tetapi adab yang diajar oleh para guru kita, apabila kita mengajar, kita juga kena berkongsi amalan-amalan dengan para pelajar. Itu kaedah pengajian dengan ulama-ulama yang bertalaqi. Mereka bukan hanya mengajar ilmu tanpa memberi amalan, dan mereka bukan hanya memberi amalan tanpa mengajar ilmu. Jadi kadang-kadang ada guru yang hanya memberi maklumat dan ilmu tapi tak memberi amalan. Ada guru yang memberi amalan tapi tak memberi ilmu. Jadi kalau boleh kita ambil pengajian yang menyelitkan kedua-duanya sekali, tapi asasnya adalah pada ilmu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini kita akan menyambung semula pengajian kita 40 hadis asas muamalat Islam. Jadi bukan 40 hadis Imam Nawawi. Bukan 40 hadis Imam Nawawi. Walaupun ada terjemahan, tuan-tuan boleh download dekat penentuilmu.com books. Saya pun dah siap terjemah 40 hadis Imam Nawawi. Boleh download di situ jika mahu. Tapi ini 40 hadis asas muamalat Islam. Dan hari ini saya ada sediakan dia punya PDF walaupun masih lagi dalam bentuk draft. Macam saya katalah, kalau nak hadis ni dah siap.
Tapi bila saya tengok rasanya perlu ditambah nota fiqh supaya dia jadi manfaat yang lebih besar. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah sampai pada hadis yang ke-11 pada hari ini. Sebelum ini kita melihat 10 hadis, iaitu hadis pertama sekali pensyariatan jual beli yang kita panggil sebagai bai'un mabrur. Bukan haji je, haji mabrur. Jual beli pun ada bai'un mabrur, iaitu jual beli yang bebas daripada elemen haram. Dan kemudian kita telah melihat hadis yang kedua bahawa asas kita nak mengambil harta orang lain adalah memastikan kerelaannya secara penuh. Itu asas. Tidak halal harta, la yahillu malu mri'in muslimin illa bittibi nafsih. Tidak halal harta seorang muslim yang lain kepada orang lain melainkan dengan kerelaan hatinya. Al-aslu fi amwalil ghairi al-hurmah. Hukum asal pada harta orang lain hukumnya haram. Maka tidak boleh diambil melainkan dengan jalan redha. Dan kemudian kita telah melihat tentang jual beli duit dengan duit ataupun jual beli saraf, kemudian jual beli salam, kemudian jual beli istisna, kemudian jual beli hutang, kemudian ijarah, kemudian khiyar, kemudian iqalah, dan kemudian hadis yang ke-10 adalah hadis berkenaan dengan ja'alah ataupun ji'alah ataupun ju'alah. Tiga-tiga boleh. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hadis yang ke-10 pasal ja'alah, kita telah melihat tentang Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan kepada kita apabila beliau dalam perjalanan bersama dengan beberapa orang para sahabat ingin menjadi tetamu di sebuah kabilah Arab, maka kabilah Arab tersebut menolak. Walaupun ini bukanlah kebiasaan sifat bangsa Arab yang menghormati tetamu. Jadi mereka berkhemah bukan dalam kawasan tempat tinggal kabilah tersebut, tapi di tepi. Kemudian ketua kabilah itu telah dipatuk, sama ada ular ataupun kalajengking biasanya, dan mereka tak dapat nak sembuhkan ketua kabilah tersebut, dan mereka datang kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in meminta sekiranya ada yang mampu merawat. Maka salah seorang daripada mereka, dalam sebahagian riwayat beliaulah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, meletakkan syarat. Dia kata, aku boleh mengubat, tapi ada syarat. Kalau sembuh ketua kabilah ini, maka aku dapatkan beberapa ekor daripada kambing biri-biri. Jadi beliau pun pergi, dan beliau tak membuat apa-apa kecuali baca surah Al-Fatihah. Dan setelah baca surah Al-Fatihah, mungkin beliau sapu ke beliau tiup, tidak diriwayatkan, tapi akhirnya ketua kabilah tersebut bangun, seumpama tidak pernah dipatuk, seumpama tidak pernah sakit. Jadi kabilah tersebut pun berilah unta-unta, kambing-kambing yang dijanjikan. Dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku tak akan agih-agihkan sehinggalah aku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah tersenyum. Dan Rasulullah kata, bagaimana kamu tahu ia adalah satu ruqyah? Maknanya macam mana kamu tahu surah Al-Fatihah itu adalah satu rawatan, satu kesembuhan? Maknanya Rasulullah tak marah, tak kata bid'ah. Aku tak pernah ajar kamu baca Al-Fatihah kepada orang yang sakit. Kenapa kamu nak baca Al-Fatihah pada orang sakit? Bid'ah. Rasulullah tak kata macam tu. Rasulullah kata, wa ma yudrika annaha ruqyah. Macam mana kamu tahu surah Al-Fatihah ni adalah rawatan? Hadis ini begitu banyak pengajaran. Dari sudut ruqyah, harus berubat dengan Al-Quran.
Sebagian ulama kata kalau mana-mana sakit bacalah Al-Fatihah 7 kali. Insya-Allah akan menjadi rawatan bagi sakit tersebut. Kemudian hadis ini dari sudut muamalatnya pula menunjukkan harusnya ja'alah, iaitu kita meletakkan janji hadiah bagi kerja-kerja tertentu. Macam kita kata, siapa yang buat sales 1 million, bonus 20% daripada 1 million. So ada pekerja kita buat sale dapat 1 million sales. So dapat bonus 20%, 200,000, itu namanya bonus ja'alah. Tapi kalau tidak dikaitkan dengan mana-mana pekerjaan, bos baik hati nak bagi bonus, itu namanya bonus hibah ataupun hadiah. Sebab tidak dikaitkan dengan mana-mana pekerjaan. Macam kalau ada orang lah, seorang tu anak dia sakit, siapa yang boleh sembuhkan anak saya yang sakit ni, saya bagi banglo saya ni. Mungkin dia dulu tak pernah dapat anak, lama kahwin tak dapat anak, dapat anak tunggal. Anak tunggal tu pula sakit. Orang kaya, pun ada kisah seumpamanya berlaku yang guru kami cerita lah. Siapa dapat sembuh kan, bagi banglo. Ada orang yang dapat sembuhkan, dapat. Jadi ini kontrak apa? Kontrak ja'alah, ataupun kita panggil kontrak dalam istilah sekarang commission. Jadi apa-apa pendapatan dalam bentuk commission itu dipanggil sebagai ja'alah. Contohnya MLM, tapi MLM ni kena hati-hati sikit lah. Ada MLM tulen, ada MLM tiruan. Yang saya nak tekankan di sini MLM tulen. Dalam MLM ada dua jenis pendapatan, iaitu pendapatan runcit dan pendapatan bonus. Pendapatan bonus tu yang antaranya konsep ja'alah. Dan saya rasa saya pernah cerita tentang sejarah MLM, Dr. Karl Laffer yang bekerja daripada US pergi bekerja di China, dan dia nampak rupanya orang Cina ni dulu banyak penyakit sebab kurang apa kita panggil, kurang nutrisi. Maka beliau balik ke US membuat bid'ah paling besar dalam industri makanan, iaitu memperkenalkan vitamin. Jadi beliau tengok antara punca penyakit adalah kurangnya imuniti badan, ataupun yang dipanggil apa, malnutrisi, kurang nutrisi. Jadi beliau balik, beliau terfikir untuk buat konsep, untuk buat satu jenis pemakanan yang dinamakan dalam dunia zaman sekarang ni suplemen. Beliau pun buatlah konsep vitamin. Ni bid'ah tuan-tuan, tak pernah ada orang makan vitamin sebelum Dr. Karl Laffer buat. Jadi kalau orang kata tak ada zaman Rasulullah, vitamin tak ada zaman Rasulullah. Siapa makan bid'ah. Tapi bid'ah yang harus, bukan bid'ah yang haram. Dan setengah orang ni ekstrim sangat, asal tak ada je bid'ah, asal tak ada je bid'ah. Jadi Dr. Karl Laffer ni apabila dia buat suplemen, jadi dia rasakan orang tak faham kenapa perlu makan vitamin. Kalau letak atas rak dekat kedai, orang takkan beli sebab orang tak tahu kenapa perlu makan. Jadi beliau mula mengamalkan apa yang dinamakan sebagai direct selling. So beliau kumpulkan orang-orang dan beliau ceritalah pengalaman beliau dekat China tu begini-begini, dan beliau kata kita perlu ada makanan yang berkualiti seperti suplemen ni. Maka orang mula beli. Itu mula munculnya direct selling dipanggil. Kawan-kawan dia yang makan rasa wah bagus. Kawan-kawan dia pun buat macam tu juga dekat rumah masing-masing. Panggil Dr. Karl Laffer datang. So dia pun datang bagi talk. Akhirnya daripada situ munculnya apa yang dipanggil sebagai Amway ataupun American Way, syarikat yang kita kata menggunakan direct selling ataupun multi-level marketing yang pertama lah atas muka bumi ni. Kemudian berkembang dan tapi di sana juga ada loopholes di mana orang boleh bermain-main, terutamanya skim piramid. Itu panjanglah kisah dia. Itu kerajaan kita pernah buat pemutihan pada tahun 90-an, akhir tahun 90-an, batalkan semua lesen, kemudian minta syarikat-syarikat MLM buat pendaftaran semula dengan syarat-syarat. Itu panjanglah, bab lain lah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka kita pergi kepada muka surat 35. Nota ringkas. Sedikit nota ringkas. Muka surat 35 yang saya ada share PDF-nya.
InsyaAllah saya harapkan yang akan datang siap juga lah. Maka selepas meriwayatkan hadis seumpama di atas, Imam Tirmizi menambahkan nota fiqh berikut. Jadi Imam Tirmizi ni dalam Sunan Tirmizi, kita pun tahu Imam Tirmizi sengaja memasukkan, walaupun ada hadis yang tidak mencapai darjat sahih dalam Sunan Tirmizi, kerana beliau nak memasukkan hadis-hadis yang menjadi rujukan para fuqaha. Maka sebab itulah beliau dalam banyak ulasan beliau juga meletakkan khilaf-khilaf fuqaha. Jadi Sunan Tirmizi ini bukan semata-mata kitab himpunan hadis hukum, tetapi juga merupakan kita panggil kitab fiqh muqaran ataupun fiqh muqarin, iaitu Imam Tirmizi banyak meletakkan khilaf-khilaf fuqaha di dalam Jami' Tirmizi ataupun Sunan Tirmizi. Maka kata beliau ketika menyatakan hadis ini, wa rakhasa asy-Syafi'i lil muallim an ya'khudha ala ta'limil Qur'ani ajra. Imam Abu Hanifah berpandangan haram ambil upah mengajar Al-Quran. Itu pandangan Imam Abu Hanifah. Ya. Jadi beratlah orang ambil Quran, ambil upah mengajar Quran ni. Menangis apa? Jangan gitu. jangan macam tu. Kaedah dalam muamalat ni mudah je, tuan-tuan. Apa yang diamalkan oleh masyarakat, iaitu diterima luas oleh masyarakat dan tidak menimbulkan sebarang fitnah di kalangan mereka, serta dibenarkan oleh mana-mana mazhab muktabar, maka fatwa adalah dengan pandangan tersebut. Jadi jangan kita memberat-beratkan apa yang tidak menimbulkan fitnah. Contohnya kalau kita tengok sebahagian ulama mengharamkan, ataupun kalau kita tengok fiqh manhaji mengatakan bahawa gambar-gambar fotografi yang kita duk tampal tu, atau kita pergi rumah orang ada gambar keluarga, kita pergi jabat kerajaan ada gambar agung dan sebagainya. Kalau ikut mazhab Syafi'i dengan kaedahnya yang asal haram. Tetapi mazhab Maliki kata tak haram. Itu tak haram sebab mazhab Maliki ada syarat-syarat dia nak katakan itu adalah lukisan yang haram. Sebab tu kalau tuan-tuan baca dalam fiqh manhaji, itu haram. Jadi orang yang bekerja dengan print gambar ke apa gambar ke, habislah. Jadi kita kata tidak, kita tak ambil pandangan tersebut. Sebab apa? Sebab kita panggil perniagaan gambar ataupun amalan gambar ini diterima masyarakat oleh masyarakat, dan ia tidak menimbulkan fitnah. Ia tak menimbulkan fitnah, tak menimbulkan pertelingkahan sesama masyarakat kerana masalah ini. Maka pandangan, elok ambil pandangan yang membenarkan. Begitu juga contohnya macam kita kata contohnya masalah rambut wanita, bukan apa yang kita terangkan dulu, rambut wanita muslimah di hadapan wanita non muslim, aurat dia macam sama dengan lelaki ajnabi. Maknanya kalau dia pergi salon yang dimiliki oleh bukan muslimah, walaupun ditutup tirai dan sebagainya, dia jaga aurat, tetapi sebenarnya rambut dia tu merupakan aurat bagi perempuan bukan muslimah yang nak gunting rambut dia tu. Jadi kalau ikut kaedah mazhab Syafi'i memang haram, sebab menunjukkan aurat kepada perempuan bukan muslim. Walaupun perempuan muslimah tunjukkan rambutnya pada perempuan bukan muslim, mazhab Syafi'i haram. Apatah lagi dilihat pun haram, disentuh apatah lagi haram. 2 kali haram. Tetapi salon-salon sebegini telah tersebar dan tidak menimbulkan fitnah dalam masyarakat, dan pandangan mazhab Hambali membenarkan. Ada pandangan dalam mazhab Hambali yang membenarkan rambut wanita muslimah bukan aurat bagi wanita bukan muslimah. Jadi inilah juga fatwa yang diambil oleh Darul Ifta' Mesir. Darul Ifta' Mesir kata pandangan mazhab Hambali membenarkan perempuan bukan muslimah melihat menyentuh rambut perempuan muslimah, tidak aurat di sisi pandangan mazhab Hambali. Maka kata pusat fatwa Darul Ifta' Mesir,
oleh kerana ini amal perkara yang diterima dalam masyarakat umum, maka fatwa adalah berdasarkan kaul Hambali, maka ia benar. Banyak lagi kau nak cerita? Banyak. Kalau dalam mazhab Syafi'i sebenar-benarnya penyembah berhala tak boleh jadi warga negara. Itu dalam mazhab Syafi'i. Yang membenarkan penyembah berhala menjadi warga negara adalah mazhab Hanafi. Jadi kita berpegang dengan mazhab Hanafi dalam masalah ni. Jadi jangan, sebab tu kita kata mana-mana pandangan, mana-mana amalan masyarakat yang tidak menimbulkan fitnah dan pertelingkahan sesama mereka dan dibenarkan oleh mana-mana mazhab muktabar, maka fatwa adalah berdasarkan pandangan mazhab muktabar tersebut. Kalau tidak, kita akan menyebabkan pertelingkahan sesama masyarakat. Maka mengelakkan pertelingkahan itu lebih baik berbanding dengan kita memilih pandangan yang mengharamkan. Itu kena faham. Ni bab muamalat. Sebab muamalat, roh dia memenuhi hajat, berlaku adil, mengelakkan pertelingkahan. Itu memang jelas. Baik. Maka walaupun dinukilkan daripada Imam Abu Hanifah mengharamkan mengambil upah di atas mengajar Al-Quran, kata Imam Tirmizi, wa rakhasa Syafi'i. Imam kita, Imam Syafi'i merukhsahkan, iaitu membenarkan, lil muallim, untuk orang yang mengajar, an ya'khudha ala ta'limil Qur'ani ajra, untuk mengambil upah bagi mengajar Al-Quran. Dan ada hadis-hadis yang menyokongnya, inna ahaqqa ma akhadta alaihi ajra Al-Quran, sesungguhnya sebaik-baik perkara yang engkau, seberhak-berhak perkara untuk kamu mengambil upah adalah Al-Quran. Wa yara lahu an yashtarita ala dhalik. Bahkan Imam Syafi'i kata boleh juga letak syarat. Boleh juga letak syarat. Maksudnya saya boleh ajar Al-Quran dengan syarat bayarannya begini. Boleh letak syarat upah sebagai upah. Wahtajja bihadzal hadis, dan Imam Syafi'i berhujah dengan hadis ini. Maknanya apa? Hadis ini selain daripada ulama kata itu konsep ja'alah, tapi sebagian ulama tambah lagi, hadis ni bukan sahaja berkenaan dengan konsep ja'alah, tetapi juga hukum harus mengambil upah bagi mengajar Al-Quran. Walaupun ada ulama yang tidak membenarkan. Apatah lagi kalau nak bahas lagi, ada sebagian ulama menyebut haram mengambil upah dalam mengeluarkan fatwa. Jadi ada orang hari ni duk sibuk Nabi tak buat, tapi dia ada buat juga apa yang Nabi tak buat. Dia jadi mufti pun dia ambil upah, ambil gaji juga. Kalau fatwa ulama dulu kata haram ambil, sebagian ulama haram ambil fatwa, ambil upah atas fatwa. Kalau nak ambil upah pun atas tulisan, atas kertas dan sebagainya. Tapi ada pandangan yang mengatakan harus mengambil upah atas kerja-kerja agama. Seperti jadi imam, nangislah tuan-tuan kalau imam nak kena, imam dah lah jadi imam, nak kena pergi kerja pula, lepas tu patah pula jadi imam, kerja malam niaga pula, payahlah. Maka banyak ulama dah membenarkan harus mengambil upah di atas fardu kifayah. Memang tak ada masalah. Kalau macam tu habis tuan-tuan. Semua benda ustaz-ustaz semua tak boleh ambil upah, menangis. Ustaz-ustaz datang, maaf. Tuan-tuan nanti saya buka kedai kat depan ni juga. Tak boleh ambil, contohnya lah. Tapi ada beza antara upah dengan hadiah adalah perbahasan panjang lah. Tapi nak bagi tahu bahawa memang ada ulama-ulama dulu yang mengatakan tak boleh ambil upah atas apa kita panggil kerja-kerja agama, tak boleh ambil upah atas mengajar Quran, berfatwa dan sebagainya. Tapi hari ini semua buat. Dan tidak timbul fitnah pun. Tak timbul fitnah. Tak menyebabkan pertelingkahan. Maka kita mengambil pandangan yang membenarkan. Gitu. Jadi jangan orang kata jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu jos sangat. Nabi tak buat bid'ah, Nabi tak buat bid'ah. Banyak tuan-tuan kau nak cerita satu persatu dalam muamalat bab ni. Atau mengambil upah dalam melakukan kerja-kerja fardu kifayah dan mengambil upah dalam melakukan kerja-kerja sunat. Begitu banyak yang dilakukan pada hari ini. Baik. Maka saya juga ada sediakan nota ringkas fiqh supaya apa? Supaya perbahasan itu menjadi lebih bermanfaat. Okey.
Ja'alah atau ju'alah atau ji'alah dengan tiga bacaan ialah iltizamu iwadin ma'lumin ala amalin muayyanin ma'lumin atau majhulin ya'suru dhabatuhu. Memberi janji cabut tercabut. Kita bisa pegang. Dua kepik kan. Memberi janji. Jadi cara mudahnya ja'alah ni janji nak bagi hadiah. Tu je kaedah dia. The promise of gift. Promise of gift. Maksudnya beri janji nak bagi hadiah, tapi bukan semata-mata hadiah. Hadiah dengan kerja tertentu. Cuma bezanya kerjanya boleh diukur dan boleh juga tak boleh diukur. Kalau dalam upah mesti kerja yang boleh diukur sama ada dengan masa ataupun dengan kesempurnaan kerja. Memberi janji bagi membayar upah yang diketahui. Iwad mesti ketahui. Tak boleh kata siapa yang dapat close sale ataupun siapa yang dapat buat jualan tahun ni 1 juta, kita bagi hadiah misteri. Tak boleh. Dia mesti hadiah maklum. Okey. Untuk suatu kerja yang ditentukan dan diketahui, kerja tersebut mesti diketahui apa yang perlu dilaksanakan untuk dapat hadiah. Atau sesuatu kerja yang ditentukan tapi tidak diketahui kadarnya, kerana sukar untuk ditetapkan kuantiti dan kadarnya. Jadi ada kerja-kerja yang sukar nak ditetapkan kadarnya. Macam kita sebut tadi, nak mencapai sales 1 million. Berapa banyak masa perlu dihabiskan, berapa banyak klien perlu dijumpa, berapa banyak tak tahu. Maka untuk kerja-kerja yang tak dapat ditentukan kadar dan kuantitinya, maka jalannya jalan commission. Tak boleh jalan upah. Tak boleh nak buat jalan upah, sebab upah kerja mesti boleh dikadarkan, boleh ditentukan kuantitinya. Kalau kerja yang tak boleh ditentukan kadar kuantitinya, boleh capai, boleh tak capai, itu tak boleh atas jalan upah, itu atas jalan commission, atas jalan ja'alah. Biasanya marketing sales, biasanya dia ada basic salary dan kemudian dia akan ada commission. Orang marketing ni kadang-kadang dia tak suka fixed salary. Bonus boleh berdasarkan ja'alah, boleh berdasarkan hadiah. Kalau buat performance bonus maknanya siapa yang dapat mencapai kuantiti tertentu, itu dia panggil ja'alah. Tapi kalau kita tengok hari tahun tu kita punya sales banyak, ataupun bulan tu sales kita banyak, kita rasa nak bagi hadiah pada pekerja kita, itu namanya hibah ataupun hadiah. Sebab tidak diikat dengan performance. Kalau yang diikat dengan sesuatu pekerjaan, itu ja'alah, commission lah kita panggil. Tapi kalau yang tak diikat dengan mana-mana kerja, kita nak bagi semata-mata at our discretion, maksudnya kita nak bagi ikut kita punya pilihan, sukarela, bos nak bagi, itu hibah ataupun hadiah. Baik. Maka rukun dia adalah al-ja'il, pihak yang memberi janji, al-amil, pihak yang menyempurnakan pekerjaan. Dan pihak yang menyempurnakan pekerjaan ni boleh seorang, boleh ramai-ramai. Maksudnya siapa yang jumpa lembu saya yang hilang contohnya kan, siapa? Mungkin orang ni nak cari, orang ni nak cari, orang ni nak cari, tak ada masalah. Tapi kalau boleh juga, Ahmad, kalau kamu jumpa lembu saya yang hilang, so kita tawaran pada seorang je. Ataupun tawaran buat saya ramai, siapa yang jumpa lembu saya. Jadi kita boleh buat tawaran kerja secara terbuka, ataupun kita boleh buat tawaran kerja secara khusus. Baik. Dan lafaz akad atau seumpamanya, macam kita sebut dalam mazhab Syafi'i, hukum asal berkontrak lafaz. Mazhab lain, hukum asal berkontrak apa yang menjadi kebiasaan masyarakat. Jadi kita berbeza.
lafaz akad atau seumpamanya yang menunjukkan izin untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan hadiah yang dijanjikan. Jadi zaman sekarang ni kalau kita tampal siapa jumpa barang begini-begini pun boleh, tak ada masalah. Itu pun dikira sebagai lafaz ijab. Dan subjeknya adalah pekerjaan yang perlu dilakukan untuk berhak mendapat hadiah tersebut, seperti mengembalikan haiwan atau barang yang hilang, menyembuhkan pesakit atau mengajar seseorang. Dan iwat adalah sesuatu yang dijanjikan sebagai hadiah. Ia mestilah diketahui kadar dan sifat, ataupun sekarang ni kalau guna istilah moden sikit, ia perlu diketahui kuantiti dan kualitinya. Gitu. Dulu istilah-istilah bahasa lama kadar dan sifat. Tapi kalau kita nak guna bahasa moden, kuantiti dan kualiti. Kadar dan sifat, kuantiti dan kualiti. Jadi kena bagi tahu hadiahnya duit. Duit je. Apa kuantiti dan kualitinya? Maksudnya apa duit? Banyak mana? USD ke, Singapura dollar ke, Brunei ke, Thai baht ke, ataupun ringgit Malaysia? Kena jelas lah. Kalau tak jelas, akan dilihat pada uruf tempatan. Maksudnya kalau kat Malaysia tu ringgit Malaysia lah. Tu maksud. Jadi inilah adalah rukun-rukun yang sedikit nota ringkas. Perbahasan ni panjang sebenarnya. Tapi memang tujuan kita masuk muamalat ni nak buat ringkas dulu, ringkas. Kita mulakan dengan dulu 20 formula asas. Ini kita buat hadis-hadis secara ringkas. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang luar biasanya. Luar biasanya apa? Hadis yang satu, tetapi cara istimbatnya banyak. Orang perubatan Islam tengok macam ni, orang muamalat tengok macam ni, orang Quran tengok macam ni. Orang yang bahas bid'ah hasanah kata ni dalil bid'ah hasanah. Sebab Rasulullah tak pernah ajar, tak pernah bagi tahu, tiba-tiba Abu Sa'id Al-Khudri buat dan Rasulullah gembira. Rasulullah bila dengar tu, okey, ambillah upah tersebut dan bagi sebahagiannya kepada aku. Nak menunjukkan Rasulullah kata ini perkara yang baik dan hasil usaha yang baik. Baik. Setelah kita selesai 10 hadis yang berkaitan dengan jual beli ni tuan-tuan, kita masuk pada bahagian jual beli yang diharamkan. Saya ambil masa sikit lagi tuan-tuan. Ambil masa sikit lagi 10 minit lah. Saya target dalam 10 minit ataupun paling panjang pun 15 minit sebab ada mukadimah penting di sini. Setelah kita melihat kepada jual beli yang umum dan khusus, maka hari ini kita masuk pada bahagian yang kedua ataupun hadis yang ke-11. 12, 13, 14, 15, 16 itu semua adalah jual beli ataupun elemen-elemen yang diharamkan, jual beli yang diharamkan. Jadi belajar muamalat Islam ni mudah je. Jual beli umum, jual beli khusus, jual beli haram ataupun jual beli yang dilarang, termasuk jual beli makruh. Termasuk jual beli makruh. Dan isu muamalat sangat berkaitan dengan perbahasan berkenaan dengan halal dan haramnya sesuatu perkara. Bila kita bicara tentang masalah mengambil gambar, adakah gambar itu halal ataupun haram? Daripada situ bermula. Rokok, adakah rokok itu halal? Kalau makruh masih lagi halal ataupun dah masuk kategori haram? Kalau kita kata rokok ni haram, memang orang yang berjual beli tu semua fasik. Kalau fasik ni eloknya kalau saksi perkahwinan jangan ambil dia. Okey, kalau nak melaksanakan akad nikah pun elok diwakilkan pada orang lain. Macam itulah. Jadi ada perbahasannya. Maksudnya bila kita nak membahaskan tentang suatu perkara, harus jual beli atau makruh jual beli ataupun haram jual beli, kita kena bincang dulu perkara tersebut. Ayam sabung, boleh tak jual ayam sabung? Ikan laga, nak jual ikan laga. Melagakan binatang haram. Ataupun nak jual alat-alat elektronik yang orang boleh buat maksiat dengannya.
Ataupun nak jual pakaian dalam. Ustaz, saya nak buka kedai pakaian dalam. Macam mana tu? Ataupun nak jual pakaian mandi. Jadi sebelum kita bicara tentang muamalatnya dahulu, kita kena bicara tentang ainnya dulu. Sebab itulah dalam bab muamalat ni dia ada kaitan antara hukum ain dengan hukum muamalatnya. Tu macam kami dulu apabila ada syarikat datang untuk mendapatkan pembiayaan membuat hotel. So kita tanya kolamnya macam mana? Campur lagi perempuan ke tak campur lagi perempuan? So sebenarnya ada perbahasan. So bila dia kata oh kami tak asingkan antara kolam lelaki dan kolam perempuan, maka kat situ ada sedikit perbahasan. Bolehkah kita finance termasuk dengan membuat kolam? Ada penasihat syariah kata tak mau. Kita tak nak, kita boleh bagi finance tapi tak termasuk dengan kos kolam. Kolam kita tak nak finance. Ada yang kata macam tu. Ada yang tanya juga, hotel ni bercadang nak buat pub tak? Pub tu ada jual arak tak? Kalau pub tu ada jual arak pun kita tak nak incur ataupun tak nak include, tak nak masukkan kos membuat pub. Bahkan industri hotel halal ni panjang kisah dia. Kisah yang panjang. Akhirnya nak cari hotel yang berkonsepkan halal sangat susah. Sekarang ni yang dipanggil ada hotel mesra muslim. Dia kisah-kisah yang panjang. Tapi dekat sini ada pandangan yang terlalu strict, ada pandangan yang sederhana, ada pandangan yang terlalu longgar. Jadi kita dalam mana-mana keadaan pun kita lebih utamakan pandangan yang bersifat sederhana. Kalau pandangan yang strict biasanya sikit-sikit haram. Kalau pandangan yang longgar boleh saja tanpa syarat. Kita suka boleh dengan syarat. Saya lah pendekatan saya lebih suka dengan boleh dengan syarat. Dan kemudian kita tengok banyak faktor lah. Jadi sebab itulah, adakah kolam renang itu haram kerana dia kolam renang? Adakah ayam sabung itu haram sebab dia ayam sabung? Adakah ikan laga itu haram sebab dia ikan laga? Kalau babi arak itu jelas, itu memang haram. Haram ainnya. Tapi kalau barang-barang yang kita sebut tadi, handphone ke, baju dalam ke, ayam sabung ke, ikan laga ke, bangunan kedai ke, yang boleh buat pub, yang boleh tak buat pub, kolam renang ke, yang boleh digunakan secara halal, yang boleh digunakan secara halal, haram. Adakah kita nak menghukum atas kebarangkalian? Maksudnya orang yang beli tak boleh jual handphone ataupun tak boleh jual TV sebab orang biasa tengok maksiat dengan TV. Habis kalau macam tu semua yang jual TV ni non-Muslim. Habis macam tu kan. Kalau nak teruk lagi, sangka jahat banyak lagi, tak boleh jual pisau. Tak boleh jual pisau. Ni nak beli pisau ni nak sembelih orang ke nak sembelih lembu? Contohnya lah. Jadi kaedah yang paling mudah adalah al-hurmatu idza lam tata'ayyan halat. Pengharaman itu apabila tidak tertentu pada zat sesuatu barang tetapi tertentu hanya pada penggunaannya, maka hukum barang-barang tersebut semuanya halal. Baju dalam bukan haram sebab dia baju dalam, tapi kalau pakai depan orang ramai itu baru haram. Ataupun kedai itu kalau jual baju dalam dengan gambar-gambar tak senonoh, ya gambar-gambar tak senonoh tu haram. Tapi baju tu secara zatnya tak haram. Kalau pakai depan bukan mahram, depan bukan suami, haram. Tapi kalau pakai depan suami, silap gaya boleh jatuh sunat. Jadi haram dia bukan semata-mata kerana pakaian tersebut. Maka bila tidak tertakluk pengharaman pada barang tersebut, maka tidak dihukumkan haram secara asal. Begitu. Ya. Apa dia? Rokok. Okey, rokok. Ini kisah panjang juga. Ketika rokok-rokok dulu diperkenalkan, sebahagian ulama kata harus, sebahagian ulama kata haram, dan mereka kata haram tu kias kepada bawang. Sebab
pada waktu tersebut mereka tidak mempunyai maklumat yang cukup berkenaan kemudaratan rokok. Jadi mereka kiaskan bau busuknya kepada hukum makan bawang. Jadi sebab tu kalau kita tengok sebahagian kitab perbahasan awal mengatakan makruh kias kepada bawang, kerana dia membawa bau yang busuk. Dengan pertambahan ilmu dalam sains kesihatan dan hampir menjadi yakin di kalangan ahli-ahli kepakaran sains kesihatan bahawa rokok itu memudaratkan, maka hukum asal dalam Islam al-aslu fil madari al-hurmah. Hukum asal bagi segala perkara yang memudaratkan itu haram. Jadi para ustaz dia bukan pakar sains. Ustaz bukan pakar sains. Jadi dia nak tahu rokok ni baik ke tak baik, bukan dia yang bercakap sebab dia bukan pakar. Jadi dia kena rujuk kepada orang pakar. Jadi bila orang yang pakar mengatakan bahawa ia memang memudaratkan, dan sebenar-benarnya maaf saya sebut, memang ada apa kita panggil, ada kemungkaran akhlak dalam marketing rokok. Senang cakap. Ada kemungkaran akhlak. Kalau kita baca case study kan, kisah-kisah bagaimana sebahagian syarikat rokok buat marketing, dia ada isu etika. Tapi itu buat marketing, nak cerita pasal rokok dulu. Jadi oleh kerana ustaz-ustaz tidak mempunyai ilmu sains dan tidak mempunyai kekuatan untuk mengesahkan perkara tersebut mudarat tak mudarat, maka wajib kepada para ustaz ataupun para jawatangga fatwa merujuk kepada ahli kepakaran yang dipanggil sebagai ahlul khibrati wal ikhtisas. Jadi pihak berkepakaran ni pun mungkin ada khilaf. Kan masalah cukai. Ada yang kata paling bagus 3%, ada yang kata 6%. Oh, khilaf kepakaran kan. Itu khilaf kepakaran, bukan khilaf ulama. Khilaf ahli maslahah, pakar maslahah. Jadi kalau kita panggil 10 orang pakar bentang tentang manfaat dan mudarat rokok, maka kalau ke 10 kata memang mudarat. Jadi nak tak mahu pihak fatwa kena ikut pandangan kepakaran mengatakan rokok itu mudarat. Jadi bila mudarat maka hukumnya haram. Bila haram dia akan jadi banyak hukum berat. Sebab tu saya agaklah sebahagian ulama yang masih lagi mengekalkan makruh tu, pandangan saya sangka baik dengan para guru-guru dan para masyayikh, tok guru, ada sebahagian ulama besar yang kata masih lagi makruh. Saya punya pandangan agak-agaknya mereka berpandangan kemudaratan itu tidak pasti. Maksudnya kemudaran itu tidak tertentu. Jadi mereka mungkin berpandangan atas dasar itu, maknanya kalau start dengan kadar yang sedikit, mungkin bagi mereka itu mudaratnya tidak pasti. Masih lagi tidak mencapai tahap pasti, maka mungkin sebahagian ulama ini mengekalkan hukum makruh, dan mereka yang sedikit ini sekurang-kurangnya membuka pintu untuk tidak jatuh fasik kepada orang yang mengamalkannya. Cuma apabila saya dengar perbahasan sebahagian ahli-ahli sains ni, ataupun orang yang mendengar kata-kata ahli sains, dia kata satu lagi yang perlu kita lihat, perbezaan di antara rokok zaman dulu dengan rokok zaman sekarang. Dalam rokok ni memang ada nikotin. Nikotin ni dia kata kalau hukum asal dia kata sepatutnya tak menyebabkan ketagihan kalau dia pasif. Tapi dikatakan bahawa untuk menyebabkan ketagihan diaktifkan bahan nikotin itu dengan semburan bahan kimia. Jadi menyebabkan orang yang menghisap rokok tu ada addiction, ada ketagihan. Kalau dalam perubatan Islam, mana-mana perkara yang menyebabkan ketagihan biasanya ada unsur syaitan atau jin. Dan ada yang mendakwa bahan kimia yang disembur tu adalah arak. Wallahu ta'ala alam, ataupun alkohol untuk mengaktifkan nikotin. Itu ada yang perbahasan. Itu pun serah tanya pada orang-orang yang berkepakaran. Jadi begitulah. Maksudnya hukum merokok ni secara kuat berdasarkan ahli kepakaran hukumnya haram. Sebab mereka yang mengatakan ia bermudarat. Tapi kesian. Kalau rokok ni ijma' haram, kesian. Kedai-kedai yang jual rokok tu, orang yang merokok ni semua fasik. Habis jatuh fasik.
Bila tu fasik berat tu kan, sebab dia melazimi dosa secara terang-terangan di hadapan orang ramai. Saya tak suka orang merokok ni, satunya bukan saja bau, suka buat kotor dekat tandas. Masuk tandas Allah. Kadang-kadang dengan bau, dengan dia punya habuk sepah-sepah tu. Ya, kawan-kawan saya dulu waktu belajar kat Jordan pun ramai yang merokok. Ustaz tu lepas makan je bertukar menjadi naga. Ingat nak bertukar jadi naga apa, rupanya pergi merokok. Begitulah secara umumnya. Tapi maknanya ahli kepakaran mengatakan ia memudaratkan, maka apa yang memudaratkan pada hukum asal itu haram. Baik. Jadi ada mungkin ulama yang mengatakan masih lagi makruh, maknanya kalau pasti memudaratkan haram. Tapi kalau tak berapa pasti, itu makruh. Ya. Ya memang. Itu pun antara sebab apa saya suka melihat perkara ni khilafiah. Sebabnya memang banyak orang bekerja, memang ada rokok. Kalau customer datang, kalau kita kata haram, ibarat macam jual benda haram. Maksudnya pekerja tu berdosa, satu. Yang kedua, dia kena bersihkan pendapatannya. Maksudnya oleh kerana ada perkara yang dia terlibat dalam kerja-kerja tersebut, tapi sebenarnya kepentingan untuk dia mencari nafkah tu lebih penting. Janganlah kerana ada perkara kecil maka dia meninggalkan perkara yang lebih besar. Kalau dia boleh cari yang betul-betul clean, tak ada masalah. Tapi kalau dia itu pilihan yang dia ada, okey, maka saya lebih suka dalam kes-kes sebegini, saya lebih suka mengatakan ada khilafiah, gitu. Saya lebih suka begitu. Sebab kalau tidak berat kat orang kan, kesian kat orang. Macam kes inilah juga, saya tutup dengan ni, masalah kes insurans. Kalau kes insurans, kalau satu orang tu mati, dapat insurans, kalau katalah dia punya death benefit dia katalah 200,000, 200,000. Kata. Ikut fatwa Selangor ataupun ikut fatwa, banyak fatwa, pihak keluarga si mati tak boleh ambil melainkan kadar yang telah dibayar oleh si mati. So kalau si mati tu sumbang 200, katalah baru sumbang 2,000, daripada 200,000 tu 2,000 je keluarga si mati boleh ambil. 198,000 kena serah pada Baitul Mal. Dan saya syorkan kalau diserahkan pada Baitul Mal, eloknya Baitul Mal cari jalan untuk bagi balik pada ahli keluarga. Jadi itu cara lebih baik. Tapi apa yang saya dengar berlaku adalah mahkamah syariah tidak adalah hukum tarik semua tu kepada Baitul Mal, tapi dia kata itu takluk kepada faraid dan sebagainya. Ini berlaku pada jiran saya. Meninggal, suaminya ambil insurans. Lepas tu dia dapat death benefit, dan ialah perbahasannya kalau ikut undang-undang insurans memang perkara tersebut tak tertakluk kepada hukum faraid. Itu ada perbahasan dia lah. Di Malaysia ni boleh ada pilihan nak buat sebagai hibah takaful ke ataupun nak buat sebagai harta faraid. Itu ada pilihan dalam akta IFSA 2010, akta kewangan Islam, boleh pilih dua-dua, salah satu nak buat faraid ke ataupun nak buat hibah takaful. Dua-dua boleh buat. Tapi maknanya bila saya tanya pada dia, maksudnya tidaklah dikatakan, maknanya mahkamah syariah yang keluarkan si faraid tu pun taklah menyebut apa-apa tentang masalah harta manfaat insurans tersebut. Ya. 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 Itulah panjang. Sebenarnya bab ini memang saya rasa ada banyak isu. Tapi jalan keluar dia mudah, iaitu kalau diserahkan pada Baitul Mal, Baitul Mal akan serahkan balik pada ahli keluarga. Itu cara yang paling mudah. So maknanya kalau ada manfaat insurans, okey, sebab fatwa mengatakan haram dan wajib serahkan kepada Baitul Mal, maka ahli keluarga serahkan kepada Baitul Mal.
Dan Baitul Mal ada hak untuk memberi kepada sesiapa yang dirasakan ada masalah. Maka kalau dia nak serahkan balik kepada ahli keluarga, boleh, tak ada masalah. Cuma saya tak tahu apakah fatwa yang ada di sisi Baitul Mal tu, saya tak tahu. Yang saya tahu fatwa dia, kalau itu manfaat insurans, kena serahkan kepada Baitul Mal. Tapi yang berlaku, hakim senyap buat itu. Ya? Insurans tak boleh ambil. Fatwa memang haram. Memang peringkat dunia, peringkat Malaysia, Muzakarah pun kata haram, memang haram. Ya, haram. Cuma masa tu saya kata, kalau ikutkan, habislah keluarga yang ambil tu memang habis. Sebab tu kata, pihak yang mempunyai kuasa perlu bertindak bijak. Baitul Mal ada kuasa untuk membersihkan harta haram. So, bagi orang yang telah terlajak dalam mengambil insurans, Baitul Mal boleh buat kaedah macam tu. Ambil, kemudian serahkan balik atas dasar pengagihan, bukan sebab hak. Jadi, ya. Takaful tak ada isu, takaful tak ada isu. Insurans. Ya. Ya. Kereta tu dapat kat waris. Dia gini, dia masalah dia kalau sebut insurans dia memang masalah. Sebab insurans konsep jual beli dan takaful konsep tabarruk. Jauh beza. Jauh beza. Jadi kalau insurans, kalau fatwa ulama pun membenarkan andai kata tidak ada jalan dalam takaful, tak ada produk seumpamanya dalam takaful dan tak ditawarkan perkhidmatan seumpamanya dalam takaful, maka pada waktu tu ada keperluan nak ambil, maka dibenarkan. Itu pun dia panggil sementara, tidak ada pilihan dalam takaful. Tapi kalau tuan kata sebut saja insurans, memang fatwa haram. Ya. Jual beli kereta, ya memang. Jual beli kereta memang syaratnya kalau kita mengambil pembiayaan, ambillah pembiayaan yang Islamik. Dan bukan sahaja pembiayaan itu Islamik, insurans ataupun takaful itu pun disyaratkan ambil yang takaful, ataupun ambil yang Islamik. Tapi ada kes di mana pelanggan nak ambil insurans. Pada waktu tu biasanya syarikat perbankan Islam tak akan membiayai. Maksudnya itu pakai duit sendiri. Biasanya begitu. Dan bukan biasanya begitu. Kaedah hukumnya begitu. Ada kes terbayar juga, tapi itu pendapatan itu akan dibersihkan oleh pihak perbankan Islam. Dia tak akan dikenal sebagai income. Jadi maknanya perbankan Islam syarat dia memang pembiayaan Islamik, protection pun takaful. Sebab kita Malaysia ni dah ada pilihan. Kita dah ada pilihan yang jelas halal. Jadi kalau kita masih lagi mengambil yang konvensional, sedangkan yang halal itu ada, maka kita bermasalah. Cuma kadang-kadang adalah kes-kes dulu masa ketika perbankan Islam belum luas lagi pada waktu tersebut, masyarakat pun kurang awareness, maka ada orang yang dulu-dulu ambil insurans, kemudian tak tukar, akhirnya mati dengan kaedah insurans tersebut. Maka kat sinilah yang kita kata tadi, isu tersebut berlaku. Jadi sebaik-baiknya kalau boleh tukarlah tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, supaya tak ada isu, supaya apa yang ahli keluarga kita dapat tu tak ada isu. Selesai, tenang kita nak pergi ke sana tenang, nak tinggalkan perkara pun yang menenangkan. Itulah sebut sedikit tuan-tuan. Memang betul kadang-kadang ada maksiat yang disebut sebagai umumul balwa, dosa yang telah umum dalam masyarakat. Jadi dekat sini kita kena ada sikap toleransi, bantu-membantu, cari jalan untuk menyelesaikan kemelut ini, bukan hanya mudah dengan menghukum dan menghukum. Jadi sebenarnya kalau pihak berkuasa agama, kalau dia faham di sini, banyak benda dia boleh buat jalan keluar, insya-Allah. Saya rasa itu saja untuk hari ini tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita kefahaman, pelihara kita dalam ibadat kita, dalam muamalat kita, agar kita jelas
Dan yang penting kita jangan tergesa-gesa lah. Apa-apa pun jangan tergesa-gesa, sama ada tergesa-gesa menghukum ataupun dalam tergesa-gesa membuat keputusan. Kita sentiasa utamakan perkara yang tiada syubhat, insya-Allah. Dan kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.